kebajikan dan dosa. Kata pengarang, al-birru adalah perkataan yang merujuk kepada segala bentuk tindakan yang bersifat kebajikan. Dan al-ithmu adalah perkataan yang merujuk kepada perbuatan dosa dan segala perkara yang bersangkutan dengannya. Di dalam bahasa Arab yang ditulis kat sini adalah bahasa Melayu lah. Kalau dalam bahasa Arab kan dia eja al-birru ni dengan alif lam ba ra. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. نوانا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menggunakan kepada kita kesempatan dan juga peluang sehinggalah kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri dululah. Nama Ali Azfar bin Khair Faiz. Ali. Bersama Ali lah. Ali Azfar bin Khair Faiz. Azfar. Sebelum ni saya belajar di Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Nizam. Kemudian habis diploma dengan ijazah di sana. Bulan 7 tahun lepas sempatlah masuk di dalam Akademi Da'i Budaya Yadim. Kan, habis bulan 12. Kemudian bulan 5 baru ni baru lapor dirilah berkhidmat di Yadim sendiri. Sebelum ni di bahagian penolong pengarah di bahagian Sukarela Yadim, dan baru sebulan jadi pegawai khas pada Ustaz Zamri, CEO sendiri. Dia apa yang saya nak sampaikan ni, saya pun tak first time juga lah ni datang ke sini. Sebab saya bukan asal orang sini. Saya asal orang Perak. Asal orang Selangor Perak. Kemudian baru berhijrah duduk sini ya. Jadi rasanya kali pertama ceramah. Sebelum ni pun tak bisa ceramah juga. Sebab selalu ni memang melalui online gitu je lah. Kan? Ni takut juga lah daripada ibu ayah semua. Jadi kalau ada apa yang saya sampaikan ni, kalau ada tersilap ataupun sebagainya, minta ditegur bersama lah, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ni, apa yang kita duduk selama waktu yang diperlukan, insyaAllah lah ada kebaikan. Sebab kalau perasan, ibu perasan atau ayah perasan, sebelum saya mulakan bagi salam sebagainya, ada doa yang saya baca tadi tu kan, nawaitu ta'allum wa ta'lim. Kalau yang mungkin yang anda biasa dengar, anda biasa dekat, doa tu adalah satu niat, satu doa yang disusun oleh Imam Abdullah Al-Haddad, sebut nawaitu ta'allum wa ta'lim. Ya Allah, aku berniat dulu dekat dalam majlis ni, ta'allum wa ta'lim. Aku berniat untuk belajar dan juga untuk mengajar. Jadi bila saya baca, bukanlah semata-mata saya nak ajar ni, saya pun nak belajar juga. Kan? Dan insyaAllah, jadi kitab yang kita gunakan ni adalah kitab Indahnya Akhlak Rasulullah. Kan? Cuma sebelum tu lah, bidang saya adalah di bidang Usuluddin ataupun Aqidah. Cuma kalau yang biasa dengan orang ni, bidang fiqh juga. Kira bidang ni saya taklah biasa juga, tapi insyaAllah lah, kita belajar sama-sama lah, insyaAllah.
Jadi kita masuk pada perbahasan kebajikan dan dosa. Kalau yang cetakan yang ni, yang inti ni, muka surat 27. Ada, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Amin. Kebajikan dan dosa. Kata pengarang, al-birru adalah perkataan yang merujuk kepada segala bentuk tindakan yang bersifat kebajikan. Dan al-ithmu adalah perkataan yang merujuk kepada perbuatan dosa dan segala perkara yang bersangkutan dengannya. Di dalam bahasa Arab, yang ditulis kat sini adalah bahasa Melayu lah. Kalau dalam bahasa Arab, dia eja al-birru ni dengan alif, lam, bara. Al-birru. Kan kita biasa dengar kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan? Maka kena hati-hatilah. Yang dimasukkan kat sini adalah, kalau ejaan bahasa Arab ni adalah al-birru dengan berbaris bawah ba tu, al-birru. Kalaulah al-barru, kalau al-barru ni maksudnya adalah satu padang atau tanah yang luas. Al-barru. Kalau al-burru adalah yang disebut sebagai al-qamuh dalam bahasa Arab, iaitu adalah gandum itu sendiri. Tapi kalau al-birru ni adalah kebajikan. Di sana ada beza jugalah. Al-birru. Kemudian kebajikan yang kita biasa dengar dalam bahasa Arab pada hasanah, khairu, ta'at. Maka semua tu kita kata dari sudut lafaznya ada berbeza lah. Tapi disebut jugalah sebagai mushtarak fil ma'na. Itu berkongsi makna serupa je lah. Itu buat baik semua perkara. Manakala al-ithmu, ithmu ni diajar dengan alif, alif lam, kemudian alif, tha. Huruf tha tu ithmu. Tha dan juga mim. Al-ithmu. Ithmu ni pun dia ada beza jugalah dengan syarru, kemudian kemudian maksiat. Maka semua itu adalah serupa, cuma yang bezanya adalah berlawanan dekat perkataan yang mana satu lah, kan. Ada perkataan yang merujuk kepada perbuatan dosa dan segala perkara yang merujuk yang bersangkutan dengannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa yang dimaksudkan dengan al-birru itu adalah semua bentuk perilaku yang mulia. Maka al-birru kita boleh pegang sekarang ni adalah, maksud yang disandarkan oleh pengarang adalah setiap perkataan ataupun setiap perbuatan yang menunjukkan kepada kebaikan. Maka itu adalah al-birru. Kemudian didatangkan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluqi. Al-birru husnul khuluqi. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattala alaihi an-nas. Al-birru itu adalah budi pekerti yang baik. Dan al-ithmu itu adalah segala sesuatu yang mengganggu benakmu dan kamu tidak suka apabila hal itu diketahui oleh orang lain. Maka Nabi sebut kat sini, kebajikan ataupun al-birru ni yang pertama sifat dia adalah yang menyenangkan kita. Kan? Bila kita buat, kita pun berasa seronok. Kan, kita tak rasa gelisah. Bahkan bila kita dapat buat al-birru ni, kita akan dapat satu kepuasan yang orang lain tak boleh nak cerita, melainkan orang tu sendiri yang melakukan al-birru tu sendiri. Berbeza dengan al-ithmu. Al-ithmu ni adalah sesuatu yang bila kita nak buat al-ithmu, nak buat perkara al-ithmu ni adalah kita terpaksa rasa kegelisahan yang tak boleh nak diungkapkan, melainkan orang tu sendiri akan rasa. Kan? Bila kita tak buat, dia akan rasa satu lintasan hati yang tak baik. Dia akan rasa jatuh dia berdebak kan. Yang akhirnya dia terpaksa buat dalam keadaan tak rela, dalam keadaan tak suka, terpaksa sebagainya. Cuma kita sebut kat sini, yang Nabi sebut ni adalah ketika mana al-ithmu ni adalah pada pertama kali seseorang itu dia buat dosa. Tapi bila dia lah banyak kali buat dosa, yang akhirnya dia dah rasa biasa sebati dah dengan dosa tersebut, maka al-ithmu tersebut dia tak akan mahaka fi sadrika. Dia tak akan rasa berdebar dah bila nak buat benda tersebut. Sebab apa? Sebab dah terbiasa. Dah rasa darah daging, dah sebati dah. Akhirnya dia pun dah bila sampai satu masa ni, dia akan sampai satu kemuncak, hilang rasa malu tersebut. Bila hilang rasa malu, maka dia buatlah benda-benda yang terpaksa dia memalukan diri sehingga dia menzahirkan kepada orang lain. Kan? Maka semua ini berpunca daripada kegelisahan hati.
dia nak cerita sebenarnya, Nabi nak cerita sebenarnya fitrah, naluri kita sebenarnya awal-awal yang bersih-bersih sekali adalah fitrah kita ada sukakan kepada kebaikan. Kan dia kita ni sukakan kepada ketenangan, kepada kedamaian. Maka itu adalah membawa kepada al-birru itu sendiri. Kan sebab al-birru ni sifatnya adalah sinonim dengan ketenangan, dengan relax sebagainya. Tapi bila al-ithmu ni adalah perkara yang berlawanan dengan al-birru. Kemuncak kita daripada nak melakukan al-birru ni apa dia sebenarnya? Apakah tujuan bila kita dah buat al-birru? Bila kita dah buat amal, bila kita dah buat amal soleh ni, apa kemuncak ada? Ya. Al-ithmu ni yang Nabi cerita ni adalah, al-ithmu ni adalah ciri dia, dosa ni lah. Dosa ni ciri dia adalah bila kita nak buat, kita terpaksa melalui satu perasaan yang tak selesa, rasa berdebar kan. Kita andaikan orang yang nak mencuri. Kan dia nak mencuri, dia terpaksa jauh pada orang. Yang pertama, dia terpaksa buat secara senyap-senyap. Dia terpaksa buat dalam keadaan gelap. Dia terpaksa susahkan diri dia. Kan bila dia nak mencuri tu, dia takut tak untuk dia ni nak diketahui oleh orang lain? Takut. Kan bahkan sebelum dia nak rasa itu mesti dia akan rasa, aku nak buat ni, dia akan ada pertimbangan yang tak baik kat situ. Maka itu adalah ithmu. Kan al-ithmu ni sebelum kita kata pada asal-asalnya, naluri kita bila dah terdedah dengan benda baik, bila nak buat benda yang tak baik, dia akan rasa terdebar, dia akan rasa tak sedap. Tapi kita sebut kat sini adalah kalau pertama kali dia nak buat ni, ataupun dia dah lama tinggalkan maksiat, dia tinggalkan lama dah benda yang tak baik, bila dia nak buat balik ini, dia akan rasa terdebar kan dia akan rasa macam dia rasa tak sedap lah kan, tak sedap. Maka itu adalah al-ithmu ataupun dosa. Kemudian kita tanya balik tadi, kemuncak daripada al-birru ni apa dia sebenarnya? Kemuncak daripada apakah tujuan yang tertinggi daripada kita melakukan al-birru? Ridha Allah. Lagi adalah kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan cuma kan ada orang tanya, kita kata al-birru ni adalah kita melakukan amal kebajikan ataupun amal soleh. Tapi bila kita nak masuk ke dalam syurga, adakah kita masuk ke dalam syurga semata-mata dengan amal kita ataupun dengan al-birru? Kan? Tapi kalau kita kata tak, macam mana dengan ayat Al-Quran ataupun dalam hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, maka masuklah kamu ke dalam syurga dengan apa yang telah kamu amalkan. Kan? Betul. Jawapan dia yang Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muslim sebut, sebenarnya apa yang kita faham sama ni dengan apa yang disebut dalam ayat Quran itu taklah satu benda yang bertentangan pun sebenarnya. Kan sebab apa? Sebab al-birru ni bila kita boleh melakukan amal soleh, bila kita boleh melakukan amal kebajikan, maka hakikatnya itu adalah daripada taufik dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut kepada para sahabat, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam syurga dengan amal kamu. Bahkan kamu ya Rasulullah, para sahabat tanya, ya bahkan aku sendiri, bahkan kita semua akan masuk ke dalam syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau dah dengar yang Nabi sebut ni, macam mana yang dengan ayat Quran, kamu semua akan masuk ke dalam syurga dengan amal soleh kamu ni? Maka dijawab oleh Imam An-Nawawi, disebut sebenarnya dimaksudkan dengan masuk ke dalam syurga dengan amalan itu bukanlah semata-mata dengan amalan. Sebab apa? Sebab kita nak boleh buat amal kebaikan, al-birru, al-khairu, ta'at, semua ni adalah daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah Taala itulah kita boleh gerakkan tubuh badan, kita boleh bangun tahajud, kita boleh pergi datang ke majlis macam ni. Maka hasilnya adalah amal kita itu adalah hasil daripada rahmat dan juga taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila ulama sebut kat dalam zikir yang kita selalu baca, la haula wala kan quwwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya haula ni adalah tiada daya. Apakah maksud tiada daya? Maksudnya adalah la tahulu an ma'siyatin illa bihaulillah. Kamu tidak akan dapat menolak segala maksiat ini melainkan dengan haulillah, dengan daya Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata. Dan juga kamu tidak ada kekuatan. Maksudnya tak ada kekuatan ni macam mana? La quwwata li ta'atillah illa biquwwatillah. Kamu tidak akan ada kekuatan untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka gerak geri kita kan, gerak geri kita untuk melakukan amal taat, dan juga tertahannya kita daripada nak melakukan maksiat, semua ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita pandang ataupun kita tengok orang yang buat amal jahat ataupun maksiat pada hari ini, maka kita anggaplah mudah-mudahan Allah Taala akan kurniakan kepada dia taufik dan juga hidayat satu hari nanti. Bila kita tengok orang yang buat benda jahat, tak boleh nak tipu dalam diri kita ni, kita ni rasa lebih daripada dia. Sebab tertahannya kita daripada nak terjebak dengan dia tu pun hasil daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bila kita belajar akidah semua, kita akan nampak satu perbahasan perkara buruk ni pun Allah Taala akan tentu juga. Maka kita pun faham itu pun termasuk daripada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita faham semua ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan kembalikan semua ini adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Al-Ghazali ditanya tentang hakikat ubudiyah. Kan bila kita melakukan amal taat, selepas kita dah mengqasadkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sampai kepada satu tahap, satu maqam, satu darjat ni yang dipanggil sebagai maqam ubudiyah. Ubudiyah ni adalah satu maqam yang bila seseorang hamba dapat maqam ubudiyah ni, maka dia sudah mendapat kerjaan yang tertinggi. Maka Imam Al-Ghazali tanya, dengan apakah seseorang itu akan mendapat ubudiyah? Maka jawab Imam Al-Ghazali, yang pertamanya adalah dengan dia melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Dan ubudiyah ni dalam arti kata ini adalah hakikat kemanisan dalam ibadat tu. Maka kan ada tiga ciri ataupun tiga cara untuk mendapatkan hakikat ubudiyah. Yang pertamanya adalah dengan melakukan segala amal taat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah dengan kita redha dengan qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala kepada rezeki kita. Yang ketiganya adalah Imam Al-Ghazali sebut adalah kita meninggalkan keredaan ataupun keredaan diri kita semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang kita sebut sebagai kemuncak yang tertinggi di dalam kita nak melakukan al-birru. Kan bila al-ithmu bertentangan dengan al-birru, maka bila kita dah biasa dengan al-birru sebagainya, maka al-birru lah akan sentiasa memenangkan situasi time tu. Sebab tu bila kita dah dapat kemanisan ubudiyah ataupun hakikat dalam ibadat ni, maka kita akan pandang kita tak akan ada masa dah nak cari perhatian orang lain. Kita tak akan ada masa dah untuk nak cari pujian orang lain, kan ada satu kisah dalam hadis Nabi SAW sebut daripada Abu Hurairah. Ada satu orang sahabat ni, dia nak bersedekah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kan pada satu malam ni dia bersedekah. Dia lalu di satu jalan yang gelap, dalam keadaan dia sedekah tu, mudah-mudahan dia mengharapkan Allah Taala akan terima sedekah dia. Kemudian dia balik. Esok pagi tu dengan satu berita kata satu orang pencuri dah mendapat sedekah. Kan dia pun kata, ya Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah pada seorang pencuri. Tak apalah, malam ni aku sedekah lagi. Malam yang kedua dia buat rutin yang sama, iaitu dia lalu satu tempat yang gelap, dia letakkan satu benda untuk yang disedekahkan, kemudian dia balik. Bangun pagi itu dengar satu berita pula heboh kat kampung tu, dia kata satu orang pencuri, satu orang pezina telah mendapat sedekah daripada satu orang yang dia tak kenal. Kemudian dia pun berdoa, ya Allah, aku dah nak sedekah ikhlas kerana-Mu, Allah, tapi terpaksa hadap macam ni. Tak apalah, malam ni aku nak sedekah lagi. Pada malam yang ketiga, dia datang pergi ke tempat yang sama. Akhirnya dia letakkan duit untuk bersedekah. Kemudian dia balik. Esok pagi tu bila esok pagi terdengar satu berita kata sesungguhnya satu orang kaya yang kedekut ni menerima satu sedekah. Yang akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku nak berdoa, aku nak ikhlas kerana-Mu ni kan. Ya Allah, aku nak bersedekah, tetapi aku bersedekah kepada seorang pencuri, kepada seorang pezina, dan juga kepada seorang yang kaya yang kedekut pula. Kan? Kemudian bila berdoa macam tu, maka Nabi sambung dalam hadis tu, Nabi sambung bahawasanya datanglah malaikat Jibril bertemu dengan pemuda tersebut. Dia kata, wahai sefulan bin sefulan, sesungguhnya sedekah kamu pada seorang pencuri itu telah menyebabkan dia tak mencuri malam tu, kerana dia dah memadai dengan apa yang kamu sedekahkan. Kemudian pada hari kedua yang kamu sedekahkan pada seorang pezina tu,
Sesungguhnya duit yang dia gunakan berzina itu adalah dia gunakan untuk dia tidak berzina pada malam itu. Dan pada orang yang ketiga tu, kamu sedekah pada orang yang kaya tu, maka sesungguhnya duit yang kamu sedekahkan itu dah memadai dia sehingga dia menjentik hati dia untuk bersedekahkan dan infakkan harta dia pada orang lain. Maka itu adalah hikmah yang dia nampak, oh rupanya bila dia tak nampak hasil kat dunia ni bukanlah bermaksud Allah Ta'ala tak terima sedekah dia. Kan, itu yang kita sebut. Bila kita buat baik ni, kemunculan bukanlah untuk kita nak terima ataupun nak dapatkan pandangan orang lain ataupun habuan orang lain. Bahkan yang kita nampak sekarang ni, kita buat ni pun adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang boleh gerakkan hati kita. Allah Ta'ala yang boleh bagi rahmat kepada kita untuk keluarkan duit untuk kita sedekah ni. Maka aku anggap ini adalah semua kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kemudian disebutkan lagi di dalam kitab. Hadis ini sangat singkat namun maksudnya begitu mendalam. Baginda menegaskan bahawa al-birru dan al-ithmu adalah dua perkataan yang mempunyai erti yang bertentangan, yang dipaparkan dalam satu rangkaian kalimat supaya dapat dibuat perbandingan. Kemudian disebutkan lagi, hadis lainnya menyentuh tentang masalah ini diriwayatkan oleh Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari, pada satu kesempatan, saya berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pun sempat saya mengemukakan pertanyaan yang saya pendam, Baginda mendahului dan melontarkan pertanyaan kepada saya. Apakah kamu datang ke sini untuk menanyakan tentang al-birru? Saya menjawab, benar, wahai Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Kemudian baginda bersabda, istafti qalbaka, mintalah fatwa, tanyakanlah hati kamu sendiri macam mana. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu. Sesungguhnya kebaikan al-birru itu adalah sesuatu yang menenangkan, yang menjadikan hati kita sentiasa tentera. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftauka. Dan ithmu itu ataupun dosa itu adalah sesuatunya bergelora dalam nafsu, namun hatimu ragu-ragu untuk melakukannya. Meskipun banyak orang yang memberi dorongan kepadamu membolehkan kamu melakukannya. Poin yang pertamanya adalah yang kita sebut tadi, al-birru ni adalah sesuatu yang bersifat ketenangan. Kan, bila kita nak buat tu pun tak jadi masalah. Cuma kadang-kadang dengan situasi kita mungkinlah kita akan bertemu dengan circle ataupun dengan situasi ataupun surrounding sekeliling orang yang tak membantu, maka kita pun rasa macam takut-takut kan. Bila kita dalam satu syarikat atau satu organisasi kerja, kita nampak benda tu salah. Cuma kita terpaksa, kita nak tegak tapi takut. Kan, kita takut dibuang kerja ke, takut dikecam ke, maka semua itu bukanlah termasuk dalam yang disebut ni. Kan, semua yang kita sebut, yang asalnya al-birru, kebajikan ataupun kebaikan ataupun pahala ni adalah sesuatu yang bila kita buat, kita akan rasa tenang, hilang keresahan kita. Dan dosa itu adalah sesuatu yang hati kita menjadi tak tenteram, akan jadi bergelora nafsu kita kan. Itu adalah al-ithmu ataupun dosa. Kemudian disebutkan lagi, wa in aftakan nasu aftaukan. Walaupun banyak sekeliling orang di sekitar kamu menyuruh ataupun memberikan jawapan kepada kamu untuk kamu buat, tapi tetaplah kamu tak boleh buat sebab benda itu adalah dosa kan. Maka itu adalah dosa. Dosa ni adalah sesuatu yang hati kita berasa tak seronok dan juga berasa tak selesa. Itu adalah dosa. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa al-birru adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan maka nafsu dan hati berasa tenang. Maka itu adalah yang kita sebut tadi, itulah al-birru yang kita faham adalah sesuatu yang naluri kita pada asalnya adalah naluri yang baik, maka disukakan kepada kebaikan. Cuma bila kita nak tanyakan yang Nabi sebut, istafti qalbaka, kan, mintalah pertimbangan daripada hati kamu, maka hati ini adalah sebenarnya tempat yang penting untuk kita minta pandangan. Kalaulah hati kita ada tempat yang dipenuhi dengan kebencian, yang dipenuhi dengan kemiskinan hati, yang penuh dengan kegelapan hati, maka jawapan yang dimintakan daripada hati itu adalah jawapan yang tak baik lah. Kan? Tapi kalau hati kita adalah hati yang baik, hati yang bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah, maka bila kita minta jawapan daripada hati kita, maka hati kita akan memberikan jawapan yang sudah pastinya adalah baik.
Maka ini pun bergantung kepada kefahaman dan juga kepada hati kita. Dalam pokok pangkal ataupun erti kata yang lain, hati kita minta fatwa kepada hati ni adalah bukan semata-mata berminta fatwa dengan hati, tapi mestilah berdasarkan dengan ilmu. Kan bila kita nak buat sesuatu mestilah dengan ilmu. Bahkan bila kita nak minta dengan hati ni, kalau kita faham daripada zahir hadis ni, kalau hati kita suruh buat sekian-sekian, maka kita akan anggap itulah apa yang kita nak buat sebenarnya. Sebenarnya bukan macam tu. Yang sebenarnya adalah bila didorongkan dengan ilmu, maka apa yang didorongkan oleh hati itu adalah yang sebenarnya. Sebab kita risau, kita khawatir. Bila kita minta dengan hati, kemudian hati kita didorongi dengan hawa nafsu, dengan kebencian, dengan kedengkian, maka apa yang keluar daripada hati kita itu adalah benda-benda yang tak baik. Maka poin dia adalah minta dengan hati, dalam arti kata yang lain adalah hati yang dihiasi dengan ilmu syara'. Gitu. Kemudian disebutkan lagi dua penjelasan mengenai al-birru yang berbeza dalam dua hadis di atas timbul kerana pada dasarnya al-birru memang mempunyai dua kemungkinan penggunaan. Yang pertamanya al-birru ni membawa maksud kepada berbuat baik kepada semua makhluk. Dalam tradisi Islam ada istilah yang disebutkan sebagai birrul walidain, yang artinya berbuat baik kepada dua orang tua. Kata al-birru juga digunakan untuk merujuk kepada perbuatan baik kepada semua makhluk secara umum. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baz bin Hakim melalui ayahnya bahawa datuknya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapakah hendaknya saya berbuat baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa? Kepada ayahmu. Setelah itu kepada siapa? Rasulullah menjawab, kepada keluarga terdekat dan seterusnya. Dalam kitab Al-Musnad, Imam Ahmad mencatatkan bahawa pada suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai kebajikan-kebajikan al-birru yang harus dilakukan pada musim haji. Baginda menjawab, al-birru itu adalah memberikan makanan dan menyebarkan salam. Dan dalam sebuah riwayat ada tambahan dan ucapan yang baik. Maka dekat sini nak sebut pengertian yang pertama lah. Al-birru ni adalah boleh difahami dengan makna yang lebih umum, iaitu asalkan buat baik, maka itu adalah al-birru. Kemudian disebutkan pula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, al-birru adalah pekerjaan yang sederhana, wajah yang ceria dan ucapan yang santun. Apabila kata al-birru digandingkan dengan kata at-taqwa, apabila dalam ayat yang sebagian ayat disebutkan al-birru, kemudian ada at-taqwa selepasnya, maka erti al-birru kat situ adalah berbuat baik sesama makhluk. Maka itu adalah makna al-birru. Dan erti at-taqwa adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dikaitkan dengan at-taqwa, maka al-birru itu dia akan jadi skop yang lebih kecil lah. Kan? Sebab apa? Sebab ada at-taqwa selepasnya. Dan at-taqwa itu adalah taat kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Al-birru juga boleh diartikan dengan melakukan semua kewajipan, sedangkan at-taqwa itu diartikan dengan menjauhi segala larangan. Sebagaimana maksud firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu saling tolong-menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Surah Al-Maidah ayat kedua. Ini adalah makna yang pertama lah tentang al-birru. Kemudian makna yang kedua dalam arti kata yang lain, al-birru ni juga boleh difahami dengan segala bentuk ketaatan, sama ada yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah dinamakan al-birru tu an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, kamu memalingkan wajah kamu semata-mata daripada timur ke barat. Tetapi al-birru itu walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tetapi al-birru ni adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada hari akhirat, kepada malaikat, wal kitab wan nabiyyin, kepada kitab, kepada nabi, wa atal mala ala hubbih, dan memberikan harta kepada anak yatim, zawil qurba wal yatama, dan juga kepada kaum kerabat, dan juga kepada orang miskin, wal masakin wa binas sabil was sa'ilin wa fir riqab, wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Maka dalam makna ataupun dalam ayat ini dia sebut al-birru ni sebenarnya yang lebih luas. Bukanlah semata-mata kita buat baik pada zahir, tapi pada batin itu pun juga adalah yang dimaksudkan dengan al-birru. Kemudian disebutkan lagi makna kedua ini lebih umum, yang mencakupi semua bentuk kebajikan baik yang zahir maupun yang batin, seperti menafkahkan harta untuk kebaikan, mendirikan solat,
menunaikan zakat, menepati janji, sabar menanggung rasa sakit, menerima dengan lapang dada kemiskinan yang sedang menimpa, dengan terus melakukan usaha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar serta tegar menghadapi musuh. Daripada huraian di atas, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa al-birru adalah segala sesuatu yang jiwa dan hati berasa tenang apabila melakukannya. Hadis ini mengisyaratkan bahawa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naluri yang suka kepada kebenaran dan tenang apabila melakukan kebajikan. Inilah yang dinamakan dengan fitrah, sifat asal manusia semenjak diciptakan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka pada asalnya fitrah kita adalah fitrah yang bersih. Maka apa yang kita sukakan itu adalah fitrah kita yang sukakan juga. Kan bila kita sukakan untuk melakukan kebaikan dan juga kebajikan, maka itu adalah sebenarnya kita dah menunaikan hak fitrah kita sebenarnya. Kemudian disebutkan lagi, hal lain yang perlu diperhatikan berkenaan perbincangan ini adalah hati manusia akan berasa tenang dan tenteram apabila mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana ketika mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati manusia dipenuhi dengan pancaran cahaya keimanan. Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Dia sebut zikrullah itu adalah salah satu bentuk daripada al-birru. Sebab al-birru itu adalah membawa kepada ketenangan. Maka apabila zikir itu membawa kepada ketenangan dan juga ketenteram, maka zikir itu juga yang dimasukkan dengan al-birru. Gitu. Oleh itu, jika manusia berada dalam kebimbangan, maka hendaklah dia memilih al-birru, iaitu pilihan yang dapat menimbulkan ketenangan hati. Jangan sampai memilih al-ithmu atau pilihan yang menyebabkan hati bertambah bimbang, gundah dan gelisah. Al-ithmu pula atau perbuatan dosa mempunyai impak negatif bagi jiwa manusia. Yang kita sebut tadi tu. Perasaan bersalah, bingung dan memberontak seringkali muncul dalam jiwa orang yang melakukan dosa. Dia akan berasa nak melepas diri kan. Bila orang yang melakukan dosa, dia akan cari cara macam mana dia nak lepaskan diri supaya dia dapat lakukan dosa. Maka itu adalah dosa. Dosa ni adalah benda yang akan menghantui diri dia selepas tu. Kan orang yang bunuh orang lain. Kan pada hati tu, pada time tu dia akan rasa sedap masa nak buat tu. Tapi bila dah habis buat, dia akan rasa bersalah, akan rasa menghantui. Kan sebab tu ulama sebut dosa ni adalah lazat ketika mana melakukannya, tetapi akan rasa sakit dan juga pahit bila kita dah habis melakukannya. Kan seringkali bila kita melakukan dosa, lepas kita dah lakukan dosa barulah kita kata, ya Allah kan, awaklah aku buat ni kan. Kita akan rasa bersalah. Kan? Tapi masa kita nak buat, kita tak rasa timbul perasaan macam tu. Sebab apa? Sebab masa tu kita punya hawa nafsu kita dah dipenuhi. Hati kita dah dipenuhi dengan hawa nafsu. Masa time tu adalah hati kita dah kalah dengan hawa nafsu. Maka kita semasa nak buat dosa tu kita akan rasa sedap lah. Kan? Akhirnya bila dah habis dosa, bila kita dah habis lakukan dosa, barulah kita kata, ya Allah, awallah kita akan duduk sesuatu, kita akan muhasabah, kita akan rasa menyesal, kita akan rasa minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Maka kat situlah yang ulama sebut, barang siapa yang bersusah payah dalam nak melawan hawa nafsunya, maka akibatnya akan jadi manis. Tetapi barang siapa yang manis dalam menuruti hawa nafsunya, maka akibatnya akan jadi pahit. Kan? Barang siapa yang susah payah nak melawan hawa nafsu dia terpaksa duduk dengan surrounding yang tak kenal dengan jiwa dia, maka esok-esok ni ke akhirat nanti dia akan dapatkan ketenangan dan juga kemanisan yang dia tak pernah rasa sebelum. Tapi bila orang yang dah biasa dengan kemanisan menuruti hawa nafsu dia kat dunia ni, maka ke akhirat esok dia akan rasa sengsara. Manis di dunia dalam nak melawan, dalam menuruti hawa nafsu, maka pahit akibatnya dekat akhirat. Tapi kalaulah pahit dan juga sakit dalam nak melawan hawa nafsu kat dunia, maka manisnya akibat dan juga keberuntungan di akhirat esok-esok. Kan? Sebab tu yang Nabi sebut, huffatil jannah bil makarih. Maka syurga itu akan dipagari, syurga ini akan dipagari dengan benda-benda yang dia benci, benda yang tak suka oleh hawa nafsu. Wa huffatin nar bisyahwat, dan
dan neraka ni akan dipagari dengan benda-benda yang syahwat suka, yang keinginan kita suka. Kan, apa yang nafsu kita suka, maka itulah yang sebenarnya yang telah dipagari di dalam neraka. Dan apa yang nafsu kita tak suka untuk kita melakukan amal taat ketika di dunia ni, maka itu adalah kerasaan yang akan dipagari di dalam syurga. Maka sabar kita dalam menuntut ilmu agama, sabar kita dalam menghadapi musibah, maka sabar kita di dalam apa yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada kita, maka semua itu akan membawa kepada kemanisan ketika mana kita sudah mati esok-esok. Kan? Sebab tu yang Nabi sebut, sabar ni ada 3 peringkat. Kan? Sabar yang paling utamanya adalah sabar di dalam sabar ketika mana ditimpa musibah. Kan? Sabar yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang disebutkan dapat pahala yang terbesar ni, bukanlah kita kata lepas dah kena tu baru ni. Kita kata pada kali pertama dia dengar cerita, dia dengar khabar berita tentang kematian, maka hati dia akan tersabar. Kan, dia tak rasa macam kenapa Allah Ta'ala, dia tak rasa memberontak. Maka sabar ni adalah inda sadamatil ula. Kan, satu hari ni ketika mana ada satu orang wanita, kematian anaknya, dia menangis teruk sebagainya. Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan wanita tersebut. Nabi kata, apakah yang menyebabkan kamu menangis macam ni kan? Kemudian dia cakaplah, kerana aku dah anak mati sebagainya. Nabi kata kepada dia, sesungguhnya sabarlah kamu, Allah Ta'ala akan ganjarkan nikmat sebagainya. Kemudian dia jawab balik kepada Nabi, hang tak rasa apa yang aku rasa. Dia jawab balik kepada Nabi. Kemudian Nabi pun Nabi balik. Kemudian para sahabat kata kepada wanita tersebut, kena ada hang cakap dengan siapa dia tu? Dia kata, aku tak kata siapa dia. Rupanya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dia dah tersedak macam tu, barulah dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dah redha juga, aku sabar. Kemudian Nabi sebut, as-sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar ini akan dinilai, akan diganjarkan pahala sebesar-besarnya 'inda sadamatil ula. Ketika mana detik pertama kita kena tu, maka itu adalah sabar. Kan, kalaulah kita dah kena, kita meraung dulu, kita dah marah-marah orang, kemudian barulah kita dah lega sikit, kita akan rasa, tak apalah, aku sabar lah. Maka itu tak aci lah, dia akan macam tak ada kat situ lah. Nak tahu hari itu ada juga orang yang sabar ni, adalah ketika mana pertama kali dia kena tu, detik pertama itu adalah pahala keberuntungan yang sangat terbesar buat dia. Kan? Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah yang disebutkan sebagai sabar di dalam nak menolak hawa nafsu ataupun nak meninggalkan kemaksiatan. Kan? Sebab tu Sayyid Muhammad Alawi Al-Abbas, ada seorang ulama di Mekah dulu, disebut, janganlah bila kita ta'ajub seseorang ni, maka jangan ta'ajub dia di dalam asyik nak melakukan amal ketaatan. Tapi ta'ajublah bila dia dapat nak meninggalkan, sejauh mana dia dapat meninggalkan kemaksiatan. Kan, buat benda baik mudah kan, kita nak sabar kan, kita bangun tahajud kan, kita main tarawih. Orang lain boleh balik 8 rakaat, tapi kita boleh stay sampai 20 rakaat. Kita akan rasa benda tu mudah. Tapi berapa ramai yang akan rasa mudah dalam nak meninggalkan ketaatan, dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah benda yang payah. Sebab tu kemaksiatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ni adalah di peringkat yang kedua, di darjat yang kedua. Darjat yang paling yang kurang sikit daripada darjat yang kedua adalah sabar dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab sabar ni ada sabar yang mudah. Berbeza dengan sabar yang ketika musibah tersebut, dan juga sabar ketika nak meninggalkan kemaksiatan. Kan, sebab kemaksiatan dia dah lazim ataupun dah sebati dengan diri dia, tiba-tiba kena tinggalkan macam tu. Maka itu adalah benda yang sangat sakit dan juga benda yang payah. Kan? Apa yang kita hadapi selama ni adalah termasuk di dalam qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang menimpa kita daripada kematian anak dan juga isteri dan juga suami, daripada ahli keluarga, apa yang menimpa kita daripada kita kemalangan, apa yang menimpa kita daripada kekurangan harta, maka bila kita faham semuanya adalah daripada qadar Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun faham, oh, ini ada termasuk dalam qadar dan juga qadar, maka kita pun aku dan juga duduk dan juga kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang kita ada sekarang ni. Kan, kita rasa kita adalah orang yang paling malang dan juga orang yang paling besar menerima ujian ketika mana ahli keluarga kita meninggal. Tapi kita tak nampak yang dulu yang baru-baru ni, yang viral hari tu,
yang dekat Johor yang 6 orang family meninggal serentak. Rupa-rupanya dia lagi selamat daripada kita. Kita rasa hujan kita yang timpa pada kita ni besar dengan kematian anak, seorang anak. Yang ni mati 6 orang serentak. Tapi dia boleh kata tak apalah ini. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada aku ni pun dah syukur. Dia kata macam tu. Dia kata apa yang Allah Ta'ala bagi ni pun dah okey dah. Kita tak boleh nak sampai tahap macam tu. Maka poin dia nak tahu, nak dapatkan ketenangan hati, maka kuncinya adalah kita faham dengan konsep qada dan juga qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita faham, maka apa yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita pun faham. Oh, ini adalah termasuk di dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti akan ada hikmah. Itu kita anggap macam itulah. Kemudian disebutkan lagi, sungguh tepat hal ini kerana tabiat manusia memang tidak suka kepada dosa. Sungguh tepat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ithmu adalah segala sesuatu yang bergelora pada nafsumu dan hatimu ragu untuk melakukannya. Abdullah bin Mas'ud berkata, al-ithmu adalah segala hal yang menyebabkan hati menjadi kotor dan sakit. Di samping kesan negatif pada jiwa, ia juga mempunyai kesan negatif yang bersifat luaran, iaitu perasaan malu apabila diketahui orang lain. Kan, bila orang nak melakukan dosa ni, dia akan cari tempat dan juga masa yang kalau boleh orang lain tak tahu yang dia ni sedang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan dosa ni kan terbahagi pada dua, alaniyah iaitu secara terang-terangan, wasirriyah iaitu secara sembunyi. Maka kalau secara sembunyi ni, dahlah dia nak sembunyi supaya tidak diketahui oleh orang lain. Tapi dia tak tahu esok-esok ni dia akan benda yang dia nak sembunyikan ni adalah benda yang tak akan terlepas daripada mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil-kecil mana ataupun sesembunyi mana pun kamu nak lakukan maksiat, wa asirru qawlakum aw jaharu bih. Sembunyikanlah apa yang kamu nak buat, aw jaharu bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lebih mengetahui apa yang kamu buat tersebut. Perasaan ini muncul apabila di benak orang yang melakukan dosa itu ada pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Ini adalah poin yang paling besar sebenarnya. Yang kita sebut ni, yang disebutkan oleh pengarang, perasaan ini muncul apabila di benak orang yang melakukan dosa itu ada pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Poin dia adalah agama, bila ada kesedaran agama, maka itu dah yang membawa dorongan kita untuk membezakan baik dan juga buruk. Kan? Bila orang yang dah biasa dengan melakukan maksiat, orang yang dah lazim dengan melakukan benda yang tak baik, maka ketika itu dia hilang pertimbangan agama. Dia dah hilang kesedaran agama. Sekalipun dia sedar, tapi dia tak boleh dia nak ikut. Sebab apa? Sebab dia tidak ada kekuatan. Punculnya adalah pada dia tidak ada kesedaran untuk dalam agama. Kesedaran agama ni apa dia? Kesedaran agama suruh untuk tinggalkan maksiat. Kesedaran agama suruh untuk kita tinggalkan mengumpat pada orang. Kesedaran agama ni muncul ataupun suruh kita untuk tidak berzalimi ataupun menggunakan harta orang lain secara haram. Maka semua ni berpunca daripada kesedaran agama. Dan kesedaran agama ni akan membawa kepada khasyah ataupun takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan khasyah ni tidak akan hasil melainkan dengan hasilnya ilmu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pokok pangkalnya takut kesedaran terhadap ilmu agama akan datang apabila kita belajar akan ilmu agama. Maka ilmu adalah benda penting dalam kita nak mendepani hari-hari yang akan datang ni, dalam hujung yang akan datang, maka ilmu adalah yang penting. Dalam kisah yang qada tu ilmu. Bila kita sedar ini adalah ilmu, ini adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan faham oh ini adalah ilmu, punca daripada ilmu. Dalam nak buat maksiat ni kita pun faham. Agama Islam tak bagi buat macam ni. Puncaknya adalah daripada ilmu ataupun kesedaran beragama tersebut. Kemudian disebutkan lagi, perasaan seperti ini tidak akan muncul dengan kuat apabila yang dipertimbangkannya hanyalah adat istiadat atau kebiasaan sosial semata-mata. Maka kalaulah orang itu tidak ada kesedaran beragama, dia hanya menilai dari sudut sosial dan juga persekitaran di semasa, maka ketika itu dia akan termudah didorongkan kepada benda yang tak baik. Wal'iyadzubillah. Dan bila dengar ataupun kita nampak orang berbuat maksiat, kita nampak maksiat ini dizahirkan secara terang-terangan, maka seeloknya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, as'alullah ta'ala afiyah. Aku minta kepada-Mu, ya Allah,
al-afiyah, keselamatan, kesihatan, kesejahteraan. Allah rizqa al-afiyah, Allah rizqa al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, aku minta kepada kamu ni keampunan dan juga kelepasan daripada melakukan benda tersebut. Kan bila kita dengar ustaz-ustaz ceramah disebutkan berzina, disebutkan berarak sebagainya, maka kita sebutlah wal a'yadu billah, nas'alullah salamata wal afiyah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala lindungkan kita daripada benda tersebut dengan kesejahteraan dan juga keselamatan. Sebab penghujung kita ni kita takkan pernah tahu penghujung kita ni macam mana. Kan boleh jadi apa yang kita lakukan sekarang ni kan kita hanya syok sendiri. Yang akhirnya bila kita dah sampai ke hujung usia kita ni, Allah Taala uji jentik sikit, kita dah masuk ke benda yang tak baik, maka kita mati dalam keadaan tak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kan ada satu baru-barunya di TikTok tu. Ada satu orang pasangan yang baru bertunang meninggal beraksiden dengan seorang budak perempuan yang bawa kereta. Kan kita tak cakap banyak, kita minta supaya keturunan juga diri kita jauh daripada benda-benda yang tak baik. Cuma yang kita nampak adalah pengakhiran dia macam tu. Kan dia pun tak pernah minta pengakhiran dia macam tu. Kan dia, kita pun berharap supaya pengakhiran kita tak macam tu. Jadi apabila dengar berita yang tak baik, maka minta supaya Allah Taala jauhkan kita, lindungkan kita daripada benda-benda tersebut. Wal a'yadu billah. Kemudian disebutkan lagi, peringkat tertinggi dalam penentuan perbuatan dosa ialah apabila perbuatan itu tidak disukai oleh orang yang melakukannya dan orang lain juga tidak suka perbuatan itu dilakukan. Maka dosa ni dalam erti kata yang lain, kemuncaknya adalah seperti mana kita tak seperti mana kita tak suka orang lain buat kepada kita, dan juga kita tak suka orang lain ketahui benda tersebut terbit daripada diri kita. Seperti itu jugalah dalam kita buat dosa tersebut kepada orang lain. Maka seperti mana kita tak mahu dosa ini dizahirkan, maka janganlah kita zahirkan ataupun janganlah kita turutkan dosa tersebut. Kerana akhirnya walaupun kita tak zahirkan di dunia ini, maka akan dizahirkan di negeri akhirat esok-esok. Wal'iyadzubillah. Maka ulama sebut bila dalam sehari-hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tutupkan aib kita. Allah mustur ayubana, Allah mustur auratina wa amir rawatina. Ya Allah, tutupkanlah aurat kami, aib kami di dunia, wa amin rawatina, dan juga amankanlah kegelisahan kami. Allah mustur auratina wa amin rawatina, Allah mustur auratina fawqa al-ardi. Ya Allah, tutuplah aib kami di atas muka bumi ini, wa tahtal ardi, juga aib kami di dalam di bawah muka bumi, wa yawmal 'ardi 'alaika, dan juga ketika mana hari dibentangkan segala amalan kami kepada kamu. Maka kita minta supaya Allah Taala tutupkan aib dan juga kecelakaan dan juga taksir diri kita. Kita minta amin ya rabbal alamin. Namun apabila muncul keraguan dalam menentukan apakah satu-satu perbuatan itu termasuk dosa ataupun tidak, hendaklah kita mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu meminta pertimbangan hati nurani. Maka dalam kata ini adalah hati nurani yang bersih akan memberikan jawapan yang baik. Kalau hati nurani yang dikotori dengan benda-benda yang tak baik, maka perkara pertama yang kita kena buat adalah kena bersihkan hati diri dulu. Kan dalam proses tasawuf ni akan satu peringkat akan ada dinamakan sebagai peringkat yang awal sekali adalah takhalli. Tazkiyatun nafsi itu adalah takhalli. Takhalli ni adalah proses kita nak buang, nak bersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Itu adalah takhalli. Bila kita dah capai ataupun kita dah bersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah, maka kita akan masuk kepada peringkat ataupun kepada darjat yang kedua, iaitu adalah tahalli, iaitu proses untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mahmudah. Bila dah selesai, bila dah amalkan segala sifat-sifat mahmudah ni, maka ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala akan angkat seseorang ini untuk proses tajalli. Tajalli ni Allah Taala akan kunyakan rasa-rahsia, akan jelmakan rasa-rahsia Allah Subhanahu wa taala, siri-siri itu kepada orang tersebut. Tapi yang pokok-pokok paling pentingnya adalah ada takhalli tersebut. Kan? Kita tak akan boleh nak isi sesuatu bekas yang sudah terisi. Sama ada bekas tersebut terisi dengan dengan isi yang tak baik ataupun baik, maka itu benda yang kedua. Yang pertama adalah bekas tidak akan terisi, melainkan bekas tersebut kosong. Kan? Maka kita kalau kosong, kena takhallikan dulu. Kena bersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah.
Kemudian tahalli, barulah kita hiaskan diri kita dengan sifat-sifat mahmudah. Yang akhirnya terjadi ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, akan jermakan ketenangan kepada dia. Allah Taala akan angkat darjat dia. Kan bagi orang yang Ibnu Abbas sebut, orang yang melakukan kebaikan ni, inna lil hasanati dhiyaun. Bagi orang yang dhiyaan, bagi orang yang melakukan hasanah kebaikan ni, wajahnya akan bercahaya. Hati nurani ni akan bersih, tubuh badan dia akan jadi ringan untuk melakukan ketaatan. Maka bila kita susah untuk bangun tahajud, bila kita susah untuk sedekah kepada orang, bila kita susah untuk baca Al-Quran, maka kita kena ketahui bahawasanya dosa-dosa kita ni telah mengikat diri kita. Kan, dosa-dosa kita inilah, dosa-dosa kita yang telah mengikat tangan kita untuk bersedekah. Bila mata kita susah untuk menangis, maka dosa kita pada mata inilah yang mengikat dan mata kita untuk mengeluarkan air mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila badan kita berat untuk nak bangun tahajud, bila badan kita lemah untuk melakukan amal taat yang lain, maka tubuh badan kita yang melakukan dosa ini yang mengikat tubuh badan kita untuk melakukan amal taat. Maka caranya adalah kita takhalikan, kita bersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah tersebut. Sekiranya pendapat orang lain bertentangan dengan suara hati, maka yang harus diberi perhatian adalah suara hati. Kita harus menyadari bahawa pandangan orang hanya mempertimbangkan sisi lahir atau luaran sahaja. Sedangkan yang mengetahui sisi dalaman diri manusia itu adalah diri orang itu sendiri. Maka kalau diri kita adalah diri yang baik, maka hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu macam mana kan. Lepas tu bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipuji oleh Allah, oleh sahabat-sahabat yang lain, maka apa yang didoakan oleh Abu Bakar Siddiq secara sendiri disebut, Allahumma anta a'lamu binafsi minni. Ya Allah, engkau lebih mengetahui diri aku berbanding diri aku sendiri. Wa ana a'lamu binafsi minhum. Dan aku lebih mengetahui diri aku berbanding dengan mereka yang memuji aku. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah diri aku ini lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan jangan engkau hukumkan aku terhadap apa yang mereka katakan. Waghfir li mimma la a'lamu. Dan ampunilah dosa aku apa yang mereka tidak ketahui. Kan orang yang puji kita, orang angkat darjat kita, orang sanjung kita adalah atas dasar luaran kita ni yang nampak baik. Adapun hakikat diri kita, maka itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, maka kalau hati yang baik, dalaman kita yang baik, maka dalaman itulah yang akan membawa kepada sisi juga dan juga luaran yang baik. Begitu juga sebaliknya. Suara hati nurani sejati adalah bisikan ketakwaan dan kehormatan al-wara. Orang yang di dalam hatinya muncul kebencian terhadap dosa adalah orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita daripada orang yang dilapangkan dadanya hasil daripada dibersihkan hatinya, dan juga orang yang diberikan taufik dan juga rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal taat dan juga amal kebajikan. Dan juga dengan amal kebajikan inilah yang akan menyebabkan kita dapat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Telaga Kautsar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum akhir majlis ini nak kongsi satu doa lah yang mungkin ada yang biasa dengar ataupun yang tak biasa dengar. Satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu doa yang dianggap sebagai satu doa yang menyeluruh. Walaupun dia ringkas tapi dia menyeluruh. Okay, iaitu satu doa yang berbunyi, Allahumma aslih dinal ladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, huwa ismatu amrina, kerana itu adalah urusan agama kami. Wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashuna. Dan perbaikilah urusan dunia kami, wa ismatu amrina, dan juga itu adalah kerana dia pelindung dan juga perisai bagi urusan agama kami. Wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna. Dan juga perbaikilah juga perindahkanlah urusan akhirat kami, kerana di situlah tempat perakhiran dan juga tempat kembalinya kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Dan jadikanlah kehidupan kami ini adalah sebagai satu kehidupan yang sentiasa bertambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami selepas ini adalah kematian yang tersekat, yang habis terus akan segala perkara maksiat dan juga perkara yang dibenci olehmu. Maka ini adalah doa yang penting yang boleh kita amalkan. Kan, Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin. Atau satu doa lagi, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili. Allah, ya Allah, gunakanlah kepada kami akan kebaikan ajili wa ajili, di dunia secara cepat ataupun lambat, dunia dan juga akhirat. Wa na'udzubika min syarri kullihi ajili wa ajili. Dan juga lindungkanlah kami daripada dosa dunia dan juga akhirat. Wa nas'aluka ma sa'alaka wa nas'alukal jannah, dan juga kami memohon kepadamu akan syurga. Wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw amalin, dan juga perkara yang menghampirkan kami kepada syurga daripada perkataan dan juga amalan. Wa na'udzubika minan nar, dan juga kami meminta berlindung denganmu dari akan azab api neraka. Wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw amalin, dan juga apa-apa yang mendekatkan kami kepada dosa tersebut, kepada neraka. Wa nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abdika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kami minta kepadamu ya Allah apa yang telah dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min wa na'udzubika min ista'adzaka minhu 'abdika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kami minta berlindung denganmu dengan apa yang telah diminta dilindungkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ma qadaita lana, ya Allah kami minta kepadamu apa yang telah Engkau tetapkan kepada kami aqibatar rasyada min amrina aqibatar rasyada, daripada urusan yang Engkau tetapkan penghujungnya adalah baik. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup dan juga yang maha kekal. Bi rahmatika nastaghith, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan. Wa min adzabika nastajir, dan juga dengan azabmu kami meminta berlindung. Aslih lana Allah ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Aslih lana syu'unana bima aslahta min ibadika salihin. Perbaikilah segala urusan kami seperti mana yang telah Engkau perbaikikan urusan mereka-mereka yang telah dipilih dan telah dimuliakan olehmu ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'amal ladzi yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa, ada rezeki kita jumpa di lain masa insya-Allah.